Halo, selamat malam. Baru sebentar tadi kita telah mendengar perutusan khas daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Kita bersyukurlah kerana kita dapat bersama-sama mendengar perutusan khas daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin itu. Dan telah dikabarkan, telah diberikan pengumuman daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa ada 6 negeri yang akan PKP, termasuklah negeri kami, negeri Sabah. Okey, so apa yang saya mau kongsi pada hari ini, sebentar tadi saya terkejut satu video daripada Jufazli Si Ahmad, katanya sah yang di Pertuan Agong tidak akan pecat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya pun, kenapa? Macam mana dia boleh dapat tu idea tu? Oh, rupa-rupanya bila saya cari, mungkin daripada satu artikel ini daripada Isma Web, Agung boleh kekalkan Kerajaan Perikatan Nasional jika Muhyiddin hilang sokongan, memandangkan tiada tokoh lain yang layak jadi Perdana Menteri untuk bentuk kerajaan sementara. Itu tajuk dia daripada Isma Web. Itu menurut daripada seorang pakar fellow penyelidik, iaitu Undang-Undang dan Perlembagaan daripada Universiti Teknologi Malaysia atau UTM, iaitu Dr. Muhammad Fatih Yusof, berkata pilihan lain itu selain daripada Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ini meletak jawatan, ialah menyerahkan kepada budi bicara yang di Pertuan Agong untuk mengekalkan kerajaan sedia ada sebagai kerajaan sementara. Maka dengan itu saya fikir Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan disuruh letak jawatan. Kerana budi bicara daripada Agong, saya fikir saya pun setuju juga dengan pendapat daripada Jufazli bahawa kalau Agong yang lantik Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka Agong tidak akan suka-suka untuk pecat ataupun untuk suruh dia letak jawatan dan sebagainya. Kecualilah kata pakar ini juga, kecuali jika ada usul undi tidak percaya, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh digugurkan. Jadi salah satu daripada alasan yang telah diberikan oleh pakar ini daripada Universiti Teknologi Malaysia ini, katanya kerana pada ketika ini tidak ada tokoh lain yang jelas dan betul-betul signifikan yang boleh menggantikan Perdana Menteri. Dan pada ketika ini juga ketidaksesuaian mengadakan pilihan raya umum. Pertama kerana ada COVID, kedua ada banjir. Jadi bukan senang itu. Okey, pilihan lain, jadi itu diserahkan sepenuhnya kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Okey. Jadi pilihan lain adalah di bawah budi bicara yang di Pertuan Agong, antaranya ialah mengekalkan kerajaan sedia ada sebagai sebuah kerajaan sementara. Dan kerajaan sementara yang dimaksudkan oleh beliau ini adalah sementara, bermaksud dia kata kerajaan yang dibenarkan terus bertahan sementara menunggu waktu yang sesuai untuk diadakan pilihan raya umum, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Dr. Muhammad Fatih juga berkata kerajaan sementara ini boleh berfungsi selama mana belum ada calon lain yang mempunyai sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi maksudnya sehinggalah ada majoriti yang betul-betul signifikan, maka dengan itu kerajaan sedia ada atau Perdana Menteri sedia ada sekarang ini bolehlah bertahan sehingga menanti masa yang sesuai itu. Bagaimanapun kerajaan sementara boleh tumbang jika berlaku undi tidak percaya di Parlimen, katanya. Ringkasnya, dengan kehilangan sokongan majoriti ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu segera untuk menghadap yang di Pertuan Agong untuk menentukan kedudukannya. Walau bagaimanapun, berdasarkan realiti semasa, iaitu wabak COVID-19 dan ketidakadaan tokoh lain yang mendapat sokongan majoriti, maka Kerajaan Perikatan Nasional wajar terus bertahan sebagai sebuah kerajaan sementara. Memandangkan halangan utama kepada PRU adalah wabak COVID-19, adalah wajar satu badan bebas berkepakaran diwujudkan untuk memberikan syor kepada yang di Pertuan Agong berkaitan kewajaran mengadakan pilihan raya umum, ataupun dengan cara ini dapat memastikan agar kepentingan rakyat dapat diutamakan mengatasi kepentingan politik, katanya. Okey, artikel ini saya perolehi daripada Isma Web. Walau bagaimanapun ada penafian daripada Isma Web. Kenyataan berita atau artikel ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pendirian rasmi media
media ISMA Sdn Berhad atau portal Islam, dan Melayu ismaweb.net. Oke, so begitulah beritanya. Jadi saya pikir ini akan menjadi tamparan yang mungkin mengejutkan juga bagi Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim, dan mereka yang sedang menanti kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin akan ditukar, diganti. Jadi saya melihat Agung pasti, ampun tuanku, pada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pasti akan membuat keputusan yang terbaik untuk negara Malaysia bagi rakyat jelata Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan kita berharap semoga tidak spread lagi lah COVID-19 ini. Saya secara pribadi saya berpendapat terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan PKP. Inilah cara kita untuk dapat mengawal COVID-19 ini daripada terus merebak. Kalau dulu PKP pertama itu saya ingat kita telah berjaya mengekangnya kerana ada PKP yang begitu. Jadi saya percaya PKP yang kedua ini, PKP yang daripada sehingga 26 hari bulan ini, 2 minggu, saya fikir akan dapat banyak membantu untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Oke, so saya pun hari kedua dalam kuarantin. So saya setakat ini hari kedua masih oke-oke lagi. Saya suka berada di rumah dengan keluarga saya, dengan istri dan anak-anak saya. Kami dapat quality time. Tapi apapun oleh kerana banjir yang sangat teruk sekarang, betul-betul teruk. Saya ingat banjir ini antara yang paling besar dalam kehidupan saya selama 40 tahun ini. Umur 40 tahun, 41 tahun sudah umur saya sekarang. Okay, so hanya ada sekali banjir begini besar pada tahun 1997-98 di kampung kami. So kali ini berulang semula. Oh, teruk betul, tinggi hujannya. Jadi saya tidak terasa betul lah dengan kuarantin ni sebab banjir. Jadi okeylah, semua macam biasa saja. Tapi saya berdoa semoga semua orang yang terlibat dengan banjir ini, termasuklah saya, sebab tiang rumah saya di tepi sungai saja. Harap-harap tiada apa-apa yang berlaku lah. Okay, so tadi ada gangguan elektrik, jadi ada sedikit gelap. Tapi sekarang okey sudah, terima kasih kepada CSB. So kita menantikanlah apa yang terjadi, tetapi saya berdoa semoga jangan ada PRU, dan kalau boleh kita terus berdoalah untuk kerajaan Malaysia pada ketika ini dapat mentadbir dengan baik. Okay, so daulat tuanku kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, saya percaya, Patik percaya, hamba percaya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan dapat membuat keputusan terbaik untuk negara Malaysia. So itu saja, kita jumpa lagi, bye bye.